Dipercayai mabuk merempuh 6 kenderaan di kilometer 19 Lebuhraya Pasir Gudang Johor mengakibatkan seorang pemandu kereta maut. Seorang lelaki di Alustar cedera selepas Toyota Estima dipandunya berlanggar dengan sebuah Perodua Alza yang pemandunya dipercayai mabuk. Seorang peraih ikan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuantan atas kesalahan memandu secara melawan arus dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kemalangan maut. Seorang lelaki maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuhraya Sultan Iskandar menghala ke Ibu Negara awal pagi tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Sembang Didik, di mana di sini kita akan ceritakan tentang mungkin perkembangan terkini tentang Laskap Pendidikan Negara kita, negara Malaysia. Dan tajuk kita pada hari ini iaitu KV Taiping ungguli WIAF 2022. Kejayaan pelajar dan juga pensyarah Malaysia dalam pelbagai pertandingan pada peringkat antarabangsa membuktikan sistem pendidikan kita melahirkan ramai golongan cendekiawan dan telah melahirkan para pelajar yang cukup inovatif dan juga kreatif, termasuk guru-guru serta pensyarah. Dan terbaru, 2 orang pelajar termasuk 2 orang pensyarah dari College Vocational Taiping telah memenangi beberapa anugerah pada pertandingan 11th World Inventor Award Festival WIAF 2022 yang diadakan di Best Western Seoul Garden Hotel, Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Okey. Dan pada pertandingan itu, kumpulan pensyarah dan juga pelajar berkenaan membertaruhkan projek khas mereka iaitu sistem pengesanan alkohol kenderaan pintar atau dalam bahasa Inggerisnya Intelligent Vehicle Alcohol Detection System ataupun IVATS. Jadi, istimewanya pada Sembang Didik kali ini, kita bawakan kumpulan yang baru saja tiba ke tanah air, iaitu di sebelah kiri saya kita persilakan Tan Haji Suhaimi bin Shahab, iaitu pensyarah yang juga supervisor projek, dan di sebelah kiri ini juga kita bersama dengan pensyarah kita iaitu Muhammad Rezal bin Muhammad Yusof, guru yang juga supervisor projek tersebut. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Ifan, apa khabar? Saya lagi sihat sebab kita bersama dengan 2 orang tetamu yang baru saja tiba ke Malaysia. Boleh cakap Melayu lagi? InsyaAllah boleh. Yelah, kita faham kan baru pergi ke Korea Selatan memenangi anugerah kan. Kali ini kita bawakan mereka untuk kongsikan pengalaman manis tersebut. Jadi, sebagai permulaannya cikgu boleh panggil cikgu, izinkan saya? Boleh, silakan. Okey. Cikgu Suhaimi dulu kita mulakan. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri dan nyatakan peranan cikgu dalam projek ini, sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikenali dengan TS Suhaimi bin Shahab. Saya merupakan guru teknologi elektronik. Kepakaran bidang saya dalam bidang microcontroller, iaitu untuk membantu pelajar dalam projek ni dalam bidang pengaturcaraan. Sebab projek yang dihasilkan ini sangat penting mengutamakan pengaturcaraan untuk memfungsikan produk yang dihasilkan ini. Baik, terima kasih T.S. Suhaimi. Dan bagaimana dengan Cikgu Rizal di sebelah sana? Mungkin boleh kongsikan siapakah anda dan bagaimana peranan anda dalam kejayaan di Korea Selatan baru-baru ini. Okey, Assalamualaikum Irfan. Saya Cikgu Muhammad Rizal bin Muhammad Yusof. Okey, saya merupakan tenaga pengajar elektronik di KV Taiping. So di dalam peranan saya untuk projek inovasi pelajar ni, seperti Cikgu Suhaimi tadi, dia di bahagian microcontroller dari segi pengaturcaraan, saya bahagian untuk penderia pula ataupun sensor. Sebab projek pelajar ni dia sebenarnya dia gabungan. So dari segi sensor tu kita akan kajilah sensor yang sesuai untuk kita gunakan dalam projek pelajar. Baik, maknanya kedua-dua cikgu kita ni saling melengkapi antara satu sama lain kan, untuk mendapatkan kejayaan yang baru kita raih sebelum ini. Okey. Dan sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang kejayaan di Korea Selatan, mungkin kita boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya pertandingan WIAF ataupun World Inventor Awards Festival ni. Ya. Okey, WIAF ni dia merupakan satu pertandingan yang mengetengahkan mereka cipta. Kita tahu bahawa di dalam dunia ni ramai orang yang mencipta sesuatu. Betul. Jadi di peringkat WIAF ni lah pelajar-pelajar
sama ada profesor ataupun daripada kalangan-kalangan orang yang suka bergiat dalam mencipta sesuatu untuk diberikan penghargaan kepada mereka yang sangat-sangat berusaha keras untuk mencipta sesuatu. Itu adalah platform yang utamalah untuk pertandingan tersebut. Baik, maknanya sesuai kepada mereka yang mempunyai minda yang sangat kreatif, inovatif, dan di situ kita akan meraihkan mereka, kejayaan mereka dan juga penciptaan baharu mereka. Betul, mungkin T.S. Suhaimi boleh kongsikan sedikit lagi berkenaan matlamat WIAF ni sebenarnya. Okey. Untuk matlamat AIF ni, seperti yang saya beritahu tadi, kan, bila diwujudnya pertandingan WIF ni, maka ramailah penggiat-penggiat inovasi untuk mengetengahkan dia punya ciptaan supaya dapat diberi pengiktirafan yang lebih tinggi di peringkat dunia. Okey. So WIF ni dia terbuka pada semua orang. Okey, sama ada pelajar, sama ada dia tu merupakan seorang yang profesional. Kalau doktor boleh ke? Doktor pun boleh. Boleh, sebab ada juga doktor-doktor yang masuk pertandingan tapi mengikut kategori lah. Okay, ada kategori kalau dia masing-masing. masuk kategori sama dengan pelajar, dah tentu dia menang. Betul juga kan? Sebab kita tahu bahawa yang doktor yang profesional ni, mereka lebih lagi mengetengahkan dia punya inovasi dia. Jadi secara tak langsung kerjaya dan kehidupan orang yang berdedikasikan masa dan usaha untuk dalam inovasi ni, dia boleh dapat satu pengiktirafan lah. Maknanya dia hasil kerja tu tak sia-sia. Betul. Kan? Tak ada orang pandang. Kan? Jadi wujudnya WIF ni untuk mereka. Baik, memberi pengiktirafan kepada mereka yang berjaya mencipta sesuatu yang baru, mungkin baik kepada peringkat global khususnya. Betul. Mungkin sekarang ni kita nak tahu cerita di sebalik kejayaan tersebut. Bagaimana T.S. Suhaimi dan juga Cikgu sendiri terfikir untuk menyertai pertandingan ini dan siapa sebenarnya yang mendorong ke arah itu? Rizal? Ya. Okey. Mungkin cerita sikit sejarah macam mana. Sejarahnya lah. Okey, sebab saya melihat para pelajar ni dia mempunyai potensi yang sangat tinggilah. Okey. Daripada situ kami telah cuba mencari peluang ataupun cari pertandingan yang boleh pelajar ni masuk. Okey. Dan bersama dengan itu juga mendapat sokongan lah daripada pentadbir kami sendiri, itu pengarah College Vocational Taiping, Encik Wan Husaini, yang banyak memberi galakan lah kepada pasukan inovasi KV Taiping ni. Okey. Supaya produk yang dihasilkan oleh pelajar ni diberi pengiktirafan. Betul. Pengiktirafan bukan di dalam negara tapi di luar negara. Peringkat antarabangsa. Bersama yang boleh menaikkan lagi lah nama pelajar KV, khususnya KV Taiping di peringkat antarabangsa lah. Betul. Dan sekarang ni satu dunia dah kenal di manakah terletaknya KV Taiping, itu di Malaysia sendiri ya. Satu kejayaan yang cukup membanggakan. Ya, Cikgu? Irfan dah pernah pergi ke? Belum lagi. Nanti kita pergi sama-sama. Cikgu bawa saya ke KV Taiping. Okay. Baik, sekarang kita nak tahu juga. Okey, Malaysia berada di situ. Ya. Di samping Malaysia, berapa lagi negara yang berjaya mencipta nama di sana? Ikut yang saya dapat maklumat, ada 30 buah negara. 30? Ya, 30 buah negara yang menyertai dalam pertandingan ini. Itu pun dalam pelbagai kategori lah. Baik. Tetapi oleh kerana pandemik COVID-19 ni, di pertandingan itu tidak dijalankan secara menyeluruh ataupun bersemuka. Kan? Dia dijalankan secara online. Okey, tarikh dia 30 Oktober yang lalu. Okey, baru-baru lagi. Baru-baru lagi 30 Oktober. Lepas tu pengumumannya diumumkan pada 21 Disember dan penyampaian hadiah dia pada 10 Disember. Okey, diumumkan pada 21 November. Ya, diumumkan. Okey. Itu. Negara-negara yang saya tahu seperti Kanada, itu negara yang paling kuat lah. Yang selalu bila kita masuk pertandingan mereka mesti ada. Betul. Tuan rumah sendiri dah semestinya lah. Memang Korea kan terkenal dengan penciptaan baru. Ada Jepun, India, Poland, Taiwan, Sri Lanka dan juga Indonesia. Dan kita Malaysia lah. Betul. Kan? Okey. Dan di situ berapa orang yang dibenarkan untuk pergi ke Korea pada tarikh yang tertentu? Untuk tarikh 10 hari bulan tu, cuma pemenang-pemenang sahaja yang dijemput.
Yang dijemput sahaja sebab mereka tak nak ada upacara yang melibatkan ramai orang, kan? Sebab negara Korea ni masih lagi berjaga-jaga dengan pandemik COVID tersebut. So hanya yang dijemput sahaja yang dibenarkan hadir, dan juga penerima-penerima award sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam dewan tersebut. Kan? Seingat saya cuma ada 6 negara sahaja yang menerima award ketika itu. Pada 10 Disember. Pada 10 Disember tersebut. Baik, maksudnya dari Malaysia ni kita hantar 4 orang wakil lah. 2 peserta dan 2 orang guru yang cukup hebat di sebelah saya ni. Membawa nama Malaysia untuk mendapat kejayaan di peringkat antarabangsa dalam mencipta inovasi baharu, iaitu alat untuk mengesan penggunaan alkohol dalam kenderaan. Betul ya? Di mana kita akan kongsikan lebih banyak tentang itu selepas ini, tapi kita nak berhenti berehat dulu, boleh? Boleh. Kembali selepas ini dalam Sembang Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Kembali menyaksikan Sembang Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Kali ini kami tidak bertiga sahaja kerana turut serta ditemani oleh 2 orang pelajar yang baru saja mengharumkan nama negara kita Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita terus pergi kepada mereka di sebelah Cikgu Rizal. Ya, kita bersama dengan Muhammad Syahir bin Zubir daripada KV Taiping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah sihat. Macam mana cuaca di Korea hari tu? Sangat sejuk. Sangat sejuk. Ada bawa jaket semua Banyak. Banyak. Dan di sebelah kirinya kita bersama dengan Yuda Indrawan Shah Putra bin Sukiman yang juga merupakan pelajar dari KV Taiping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, macam mana orang kata perasaan apabila mendapat kejayaan di peringkat antarabangsa? Sedikit berkongsi. So, perasaan saya sangat teruja. And then saya pun tak expect yang saya boleh dapat award macam ni, boleh dapat kemenangan dekat peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Itu orang kata usaha sama, bukan sahaja pelajar-pelajar, malah bersama dengan TS Suhaimi dan juga Cikgu Rizal di sini. Kalau tak ada mereka, tak wujud kemenangan itu. Baik, sekarang ini kita masih nak bercerita, berkongsi tentang kejayaan manis mereka di peringkat antarabangsa. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apakah antara anugerah ataupun award yang telah diterima pada 10 Disember baru-baru ini? Irfan nak tahu ke? Saya nak tahu, Cikgu. Dah tak sabar ni. Kita dah pergi Korea pun dah pergi, dah hantar submission. Apa yang kita menang kat sana? Kalau Irfan tengok kat depan ni pun dah tentu dah Irfan tertanya kan, banyak piala, betul, ada 4 banyak kat situ, CJ kan. Jadi dekat sana pelajar-pelajar kita telah dikejutkan dah. Okey, yang first kali yang mereka tahu sebelum kita pergi ni, mereka telah dianugerahkan pingat emas. Pingat emas. Bila dah dianugerahkan pingat emas, jadi mereka buat satu surat jemputan, invitation letter, mengarahkan atau menjemput pasukan inovasi KV Taiping ni untuk pergi ke sana untuk menerima award. Tapi kita mengandaikan yang kita hanya akan mendapat peringkat emas sahajalah. Okey. Dalam fikiran tu macam itu sahaja dapat satu sahaja. Kan, sebab kita tahu yang semasa kita memohon untuk memasuki pertandingan, kita meletakkan kita punya produk ni di bawah pertandingan bersama dengan kategori college. College-college di seluruh dunia lah yang masuk pertandingan. Tetapi bila kami dapat feedback, juri daripada Korea sendiri menyatakan yang kategori kami dipindahkan ke bersama dengan pelajar-pelajar universiti. Wow, lagi tinggi. Lagi tinggi. Jadi aspek kami masa itu sangat rendah. Nak kata menang pingat emas tu alhamdulillah lah. Produk kita dapat pingat emas, okey alhamdulillah. Dan pada ketika itu memang dalam otak memang itu je. Bila pada hari anugerah tersebut terus di-announcekan yang kita telah memenangi kategori 26 tu nombor dia punya bidang. Okey, 36 Electronic Field Order of the Merit, iaitu the Best Innovation Award. Seluruh dunia. Dalam kategori elektronik tu, KV Taiping
menang nombor 1. Nombor 1. Temukan sikit. Okey, itu yang kedua. Ada lagi. Ada lagi. Lepas habis semua bidang-bidang disebut, pemenang-pemenangnya di-announce pula antara bidang-bidang siapakah mereka cipta yang terbaik dunia. Wow. Terus diumumkan. Okey. Yang bahawa tim inovasi KB Taiping sekali lagi di-announcekan sebagai pemenang Innovation Inventor Grand Award. Bahasa Melayu dia sedap sikit kita dengarkan. Pencipta inovatif. Ulama. Jadi cikgu, untuk pencapaian pelajar ni 3 anugerah. 3 anugerah yang pada awalnya disangka hanya mendapat pingat emas, tetapi membawa pulang 2 lagi anugerah. Tapi bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, di mana guru juga mendapat anugerah. Betul, Irfan. Ya, kongsikan sikit. Demi kejutan semasa hari seremoni award tersebut. Saya nak cakap pun rasa terasa dah tersebak sebenarnya sikit kan. Jangan nak kat sini. Tapi tak apa, itu kejayaan yang kita sama-sama rasakan. Okey, apa yang dimenangi? Bila di-announcekan 2022 WRF Advisory Professor Award. Professor Award? Ya. Inilah profesornya. Dianugerahkan kepada saya dan juga Cikgu Rizal. Alhamdulillah. Hanya satu sahaja anugerah tersebut. Satu sahaja? Satu sahaja. Jadi 30 buah negara yang datang bertanding tu, hanya satu diberikan kepada cikgu-cikgu dari KB Taiping itu, T.S. Suhaimi dan juga Cikgu Rizal. Cikgu Rizal, macam mana perasaan ketika itu mendapat anugerah tersebut? Itulah, memang tak disangka-sangka lah kan. Memang terkejut. Memang siapa sangka daripada Kolej Vocational Taiping, tenaga pengajarnya diangkat sebegitu, diberi pengiktirafan sebegitu. Saya memang syukur sangat. Alhamdulillah. Jangan sebab kita simpan dulu, sebab memang saya dapat rasai betapa manisnya kejayaan itu dengan pelbagai banyak cabaran sebenarnya saya pasti dalam kita mendapat kejayaan ini. Dan kita nak tahu lebih lanjut, mungkin berkaitan dengan berapa sebenarnya kategori yang dipertandingkan selain apa yang kita menangi. Okey, dalam pertandingan tersebut semasa kita memohon ada lebih daripada 27 bidang yang dipertandingkan, macam pertanian, fashion, elektronik, kita ada elektrik kuasa, kita ada pemakanan, banyaklah. Banyak kan? Jadi bidang. Untuk bidang tu bagi Kolej Vocational Taiping, kami memilih bidang elektronik. Memang kenalah dengan bidang yang pelajar-pelajar saya ikuti dan juga produk yang dihasilkan. Kemudian pada kategori pula dipecahkan kepada sekolah rendah, sekolah menengah, ada kolej, sekolah menengah tinggi, high school dan juga peringkat universiti. Jadi pada awalnya untuk Kolej Vocational Taiping, kami memilih produk kami di bawah kategori kolej lah. Tapi pada saat terakhir, bila di-announce produk Kolej Vocational Taiping ni dimasukkan ke dalam kategori universiti. Nampak tu sebab advance sangat tu, dia pergi paling jauh universiti kan. Betul, sebab semasa di sana saya bertanyalah kepada salah seorang daripada universiti ataupun juri dia, kenapa produk daripada Malaysia ditukarkan kepada universiti. So dia bagi tahu kepada saya produk pelajar saya ni sangat high teknologi. Kan dia tak sepatutnya berada di peringkat kolej. Sepatutnya mesti di peringkat yang lebih tinggi. Baik. Kan? Dengan penciptaan baharu yang cukup banyak teknologinya, memberikan kita kategori yang paling tinggi iaitu universiti. Okey, sekarang ni kita nak tahu juga antara syarat ialah saya pasti ada banyak institut pengajian yang cuba untuk menghantar penyertaan kepada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa, dan mungkin TSYM boleh kongsikan apakah syarat untuk menyertai WIAF ini? Okey, yang pertama sekali, setiap produk yang hendak masuk dalam pertandingan ini, dia mesti memenangi dahulu di peringkat dalam negara. Semakin banyak dia menang, semakin banyak peluang dah dia nak menyertai pertandingan tersebut. Baik. Jadi lagi cemerlang, lagi senang nak masuk peringkat antarabangsa. So untuk produk pelajar saya ni, kita masuk
semua pertandingan-pertandingan yang dianjurkan dalam Malaysia. Ada juga yang kita ketengahkan produk ni kat peringkat yang luar negara, tapi diadakan di dalam Malaysia. Okey, contohnya macam satu produk pertandingan tu peringkat dia adalah international, tapi di Malaysia. Okey. Jadi daripada situlah mesti menang. Mesti menang. Kalau tak menang, tak boleh pergi Korea. Betul. Okey, terima kasih Cik Suhaimi. Dan sekarang kita nak beralih kepada dua pelajar kita yang cukup kacak bergaya, memakai selempang dan juga pingat di situ. Kita nak tanya kepada mereka berdua, bagaimana terciptanya idea untuk menghasilkan inovasi seperti ini. Siapa nak mulakan? Saya dulu. Okey, Yuda, silakan. Macam mana? Idea tercetusnya projek ini apabila kes kemalangan di negara ini semakin meningkat. Saya setuju. And then kemalangan ini disebabkan oleh pemandu yang dibawa pengaruh alkohol. Baik. And then oleh itu sebab sistem pengesan alkohol ni dicipta untuk membantu masyarakat supaya pemandu kenderaan tersebut tanpa pengaruh alkohol yang tinggi lah. Tanpa pengaruh alkohol yang tinggi. Okey, jadi sistem IVAT ini dicipta untuk mengesan kandungan alkohol dalam kereta. Mungkin boleh tambah sedikit, Syahir, bagaimana projek ini tercipta dan berfungsi? Kami telah membangunkan produk ini secara automatik dengan menggunakan Arduino dan ESP32. Sistem ini menggunakan sistem MQ3 untuk mengesan pemandu alkohol di bawah pengaruh alkohol. Okey. Apabila pemandu di bawah pengaruh alkohol, DPS akan mengesan koordinat pemandu tersebut. Bila dia kesan koordinat pemandu tersebut, apa yang akan berlaku? Koordinat itu akan menghantar ke aplikasi Telegram. Telegram, okey. Dalam Telegram tu hanya orang yang tertentu saja seperti family dia, adik-adik dia, ibu, adik yang telah didaftarkan semasa dibeli kereta tu. Zaman IoT kan, betul. Internet of Things. Itu yang diketengahkan. Baik. Jadi setelah menerima pesanan daripada Telegram tu, apa yang boleh warga terdekat itu lakukan? Terutamanya kenderaan itu tidak boleh dihidupkan. Akan berhenti tiba-tiba. Dia tak akan boleh start. Okey, tak boleh dihidupkan kembali. Pada peringkat awal. Ya. Macam di dalam naik kereta tu dapat kesan alkohol tu, so enjin tak dapat dihidupkan. Jadi memang terus lock di mana tidak boleh bergeraklah langsung sebab kita tahu dia dalam pengaruh alkohol yang tinggi dan mungkin akan menyebabkan kecederaan kepada orang lain juga. Betul. Jadi di situlah terciptanya produk IVAT ini untuk mengesan kandungan alkohol dalam kereta dan dia akan menghantar koordinat lokasi kepada waris terdekat melalui aplikasi Telegram. Betul. Ifan rasa kat mana sensor tu? Sensor tu biasa kalau polis tahan orang yang mabuk dia suruh tiup kan? Betul. Okey, adakah itu cara dia? Saya rasa bukan. Okey. Kongsikan bagaimana cara yang Saya ada dekat kamera. Dekat steering. Dekat steering. Ya betul. Dia okey. Sebab dia tak boleh letak kat tengah-tengah sebab situ kawasan airbag. Baik. Jadi pengesanannya berlaku bagaimana? Dia nak kena sentuh ke? Tak. Dia orang yang mabuk, badan dia akan berbau alkohol. So bau itu yang akan detect oleh sensor. Ya betul. Macam tu. Itu yang pentingnya programming tu. Pembicaraan tu susahnya dekat situlah. Ada cabaran dia. Artificial intelligence. Okey, pakai juga. Yalah sebab kita nak mewujudkan satu sensor ni memang memerlukan satu teknologi yang sangat tinggi. Betul. Jadi mungkin Cikgu Rizal boleh kongsikan antara cabaran semasa mencipta alatan tersebut. Itulah dari segi sensor itulah sebenarnya kami perlu mengkaji macam mana untuk dapat detect orang yang pengaruh alkohol itulah kan. So dari situlah kami cuba try and error test hingga mendapat satu sensor yang amat-amat betul sesuai dan berkesan. Baik. Untuk projek IVATS ni.
Jadi semasa orang kata apa penghasilan demo menggunakan orang yang mabuk atau bagaimana? Agak soalan Soalan cepu mas ni. Soalan cepu mas Kami tak minum arak. Betul. Saya setuju. Saya yakin dan percaya. Kami tak minum arak. Tapi kami berkolaborasi dengan cikgu-cikgu sains. Cikgu Rohaya, kan? Cikgu Fatin. Mereka ni orang yang memang pakar dalam bidang sains, kimia dan sebagainya. So mereka mencipta satu bahan macam letak kat kapas ke apa ke untuk menghasilkan bau alkohol tersebut. So daripada situlah kita gunakan dia sebagai satu uji kaji untuk melihat keberkesanan kita punya produk terhadap pengaruh alkohol ni. Itu dia antara peranan guru-guru yang turut terlibat dalam penghasilan sistem IVETS ini. Dan sebagai guru, Cikgu Riza, T.S. Suhaimi, kan, apakah perasaan cikgu apabila pelajar cikgu ni diumumkan sebagai pemenang dan juga cikgu sendiri memenangi pertandingan tersebut? Apakah perasaan ketika itu? Kongsikan sikap berputus di rumah, sila. Dulu. Silakan. Ada yang nak menangis ke sekarang ni? Itulah saya seperti saya kata dia sebab. Yeah. Sebab tu tak boleh lari daripada kehidupan manusia. Betul. Kan? Jadi bila di-announcekan sebagai seorang pemenang, saya memang tak menyangka lah. Tak duga seperti yang saya katakan tadi, sebab kita anak murid saya ni, pelajar saya ni bertanding bersama dengan pelajar-pelajar yang universiti. Betul. Di kalangan orang yang mungkin lebih handal, lebih profesional, berinovasi. Mereka juga turut dibantu oleh profesor-profesor, kan. Jadi bila di-announcekan sebagai satu pemenang ni, memang sangat-sangat terharu, sangat terasa bangga. Apatah lagi bila di-announce kami berdua ni sebagai penyelia dapat juga anugerah Profesor Award. Wow. Okey. Kita tahan sebab dulu. Cikgu Rizal bagaimana? Saya pun sama jugalah. Sekali bersyukur sangat-sangat sebab ni pun pertama kalilah saya di bawah Cikgu Suhaimi bersama-sama hantar masuk ke pertandingan ni, dan alhamdulillah berjaya. Membuahkan hasil. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada T.S. Suhaimi, Cikgu Rizal, kepada Syahir dan juga Yuda kerana berkongsi kepada kita tentang kejayaan mereka di Korea Selatan. Tetapi banyak lagi berkongsi selepas ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Inilah dia Sembang Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi, di mana sekarang ni kita sedang membicarakan tentang KV Taiping ungguli WIAF 2022. Mana cikgu? Cikgu keluar kejap cikgu pergi berehat. Okey, tapi tak apa. Kali ini kita bersama dengan dua orang pelajar yang mengharumkan nama negara Malaysia di peringkat global antarabangsa, di mana mereka inilah wajah-wajah yang berjaya mencipta sistem untuk mengesan alkohol dalam kenderaan. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi bersama Abang Irfan hari ini. Kita nak tanya juga dari segi projek tersebut. Siapa nak kongsikan berapa lama masa yang digunakan dan diambil untuk menghasilkan projek yang hebat ini? Ya, silakan Syahir. Kami mengambil masa untuk menyiapkan tempoh untuk menyiapkan projek ini mengambil masa dalam 6 bulan. 6 bulan. Daripada bulan 6 sehingga bulan 12 2021. Okey. Sekejap, abang nak tanya. Siapa yang mulakan antara dua orang ni? Siapa yang cakap, cuma buat projek baru. Aku ada idea ni nak buat projek tentang alkohol, nak kesan alkohol. Siapa yang mulakan? Saya yang mulakan. Okey, sebab saya yang mulakan dulu. Saya selalu tengok artikel dalam media sosial. Saya nampak kemalangan berpunca daripada pengaruh alkohol ni terlalu banyak. Saya setuju. Lepas saya tengok masa saya tengok artikel tu, saya terdetiklah macam mana nak bagi kurangkan kemalangan jalan raya. tersebut. Okey. Nampak tak?
wajah-wajah orang yang prihatin tentang kemalangan jalan raya di mana dia cuba bersama-sama dengan rakannya Yuda bersama dengan guru-gurunya di KV Taiping untuk menghasilkan satu alat untuk mengesan alkohol bagi mengurangkan kemalangan di jalan raya. Baik, tadi bercakap tentang 6 bulan persiapan, betul? Betul. Jadi berapa fasa yang diambil dalam masa 6 bulan tu? Banyak fasa yang banyak fasa. Banyak fasa. Kalau boleh kongsikan sedikit, okey, permulaannya apa yang dibuat, pertengahannya bagaimana? Kami kumpulkan data, kami kumpulkan idea untuk membangunkan produk ini. Baik. Okay, lepas kumpul data tu apa yang Yuda buat mungkin? Kalau bagi saya pula, saya bahagian untuk desain reka bentuk, lepas tu dengan mekanikanya juga. Wow, okey. So bila Yuda dah buat perkara itu, macam mana pula tambahan oleh Syahir sendiri? Saya yang buat atur cara. Atur cara. Yang paling susah tu programming tu. Okey. Saya mengambil masa yang lama untuk siapkan. Macam mana ilham itu datang untuk buat programming yang seperti itu? Yelah, sebab abang tahu untuk buat programming ni tak senang. Susah. Sangat susah. Jadi macam mana idea dicipta? Saya buat step by step. Saya buat mula-mula saya buat untuk kaset alkohol. Lepas tu saya baru saya pasang GPS. Okey. Lepas tu baru saya buat untuk Telegram. Saya buat step by step. Masa nak combinekan sekali tu mengambil masa yang sangat lama sebab banyak error kan. Error banyak-banyak kita apa kesilapan. Maksudnya tak boleh nak teruskan. Tak boleh nak teruskan. Okey, jadi kesilapan itu memang masa untuk menghasilkan produk ini ataupun alatan ini. Mungkin boleh kongsikan kepada Abang Irfan kenapa menggunakan aplikasi Telegram? Sebab aplikasi Telegram ni dia lebih mudah daripada WhatsApp lebih mudah, maksudnya senang nak akses lah macam tu. Dan dia juga bagi abang dia banyak ciri-ciri yang membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi di situ kita menggunakan Telegram. Okey. Nak tanya, projek ni merupakan projek wajib yang perlu dibuat ataupun memang ada masa lapang ni kita kena cipta sesuatu? Untuk projek ni adalah satu projek yang wajib bagi College Vocational Taiping dan juga College Vocational yang lain juga. Baik. And then dekat situ kita orang panggil benda ni ialah FYP lah, iaitu Final Year Project. And then untuk pertandingan ni kita orang terdetik hati macam aku rasa aku boleh go ni untuk mencapai lebih tinggi. So dekat situ kami berbincang and then kami berinisiatif untuk membangunkan produk ni and then upgrade-nya lagi-lagi cantik supaya kami boleh pergi ke pertandingan lebih jauh. Baik, di Korea Selatan. Sebab itulah wujudnya peranan cikgu tadi kan, ada Cikgu Suhaimi dan juga Cikgu Rizal. Okey. Boleh tak kongsikan selain daripada penghasilan IVETS ni, sebelum ni ada tak terlibat dengan inovasi yang lain juga? Sebelum ni pun kami buat inovasi yang lain seperti robot. Kami membuat tangan robot, okey, memindahkan satu barang tu, okey, dari barang A, location A ke location B. Okey, menggunakan robot. Gunakan robot. Dia robot jenis robot tangan. Robot tangan. Robot tangan. Robot tangan. Okey, tangan tu akan bergerak. Kawal guna handphone. Oh, guna telefon. Guna telefon pintar untuk mengawal. Maksudnya kalau kita nak pergi ke depan kita tolak lah. Maksudnya kita guna tolak skrip. App daripada handphone yang kami. Okey, itu pun cipta sendiri juga aplikasi tu. Sungguh dahsyat murid-murid kita dari KV Taiping ni. Okey. Kalau tadi IVET kita menang 3 anugerah untuk pelajar dan juga 1 anugerah untuk guru-guru. Dan bagaimana pula dengan inovasi yang dicipta tadi, yang robot tangan tadi tu, ada tak mencipta kenangan manis, kejuaraan dan sebagainya? Menang tak buat inovasi sebelum dari dia punya projek yang robot tangan tu, kami ada memenangkan beberapa pertandingan. Tapi dah bagian dalaman lah. Bagian dalaman. Bagian dalaman. Di KV Taiping kebangsaan. Kebangsaan. Okey. Baik. Itu dia. Murid-murid kita ni sebenarnya dah ada pengalaman yang sebelum ni mencipta robot tangan yang bantu untuk menggerakkan barangan dari lokasi A ke lokasi B. Dan mereka selepas itu mencipta satu alatan dan juga program yang terbaru iaitu IVETS untuk mengesan alkohol dalam kenderaan. Dan sekarang ni kita nak pergi ke Korea kejap. Kita nak tanya pengalaman di Korea. Berapa hari kat sana sebenarnya? Dekat situ kami 5 hari. 5 hari di Korea. Okey.
Jadi sangat berbeza dengan Malaysia, dengan cuaca kita yang agak panas. Di sana Abang Irfan tahu bulan Disember musim sejuk. Okey. Jadi macam mana orang kata perubahan iklim tu terhadap diri anda berdua? Masa kami sampai ke sana memang agak terkejut lah kan, sebab kita kat sini just hanya dua cuaca, hujan dan panas. Betul. Kami sampai sana rasa macam ya Allah sejuk lah. Rasa macam aku duduk dalam freezer ke ni. Sangat berbeza dengan Malaysia. Sangat berbeza. Okey, tapi dekat sana tu tinggal di mana? Maksudnya di universiti ke ataupun bagaimana? Kami tinggal di Hotel Seoul Garden. Hotel Seoul Garden. Okey. Kami menginap di sana. Baik. Di situ berlaku. Jadi penciptaan itu telah disiapkan di Malaysia, betul? Betul. Jadi pergi ke sana untuk mengambil anugerah sahaja. Ke ataupun di situ ada lagi aktiviti yang perlu disiapkan? Dekat situ kami untuk menerima anugerah. Okey. And then dekat situ memang untuk menerima anugerah saja, sebab dekat situ dia tak boleh ramai orang. Sebab dia orang mengikut konsep COVID. Undang-undang COVID. Undang-undang COVID, ya. Masih menjaga penjarakan fisik dan sebagainya. Dia tak bagi ramai-ramai. Jadi dari Malaysia kita bawa 4 orang sahaja, betul? Ya, kita ada 2 pelajar, kita ada Yuda dan juga Syahid, dan bersama dengan guru mereka iaitu T.S. Suhaimi dan juga Cikgu Rizal. Okey. Jadi tadi Abang Irfan dah tanya kepada cikgu-cikgu bagaimana perasaan mereka ketika diumumkan sebagai pemenang, tetapi perasaan pelajar kita sendiri yang telah bersusah payah mencipta alatan tersebut, bagaimana keadaannya? Ceritakan. Okey. Ceritakan. Siapa nak mulakan? Ceritakan. Boleh ulang balik soalan tadi. Soalan saya tadi, perasaan ketika diumumkan sebagai pemenang, bagaimana? Perasaan masa tu kami memang sangat terkejut lah. Bangga lah. Rasa bangga. Tak percaya kami boleh sampai ke tahap macam ni. Betul. Sebab kami masa sebelum datang kami ingatkan gol saja. Bila sampai sana kami menang 3 anugerah. Yang selempang ni anugerah yang mana satu? Selempang ni memang apa? Selempang untuk World Inventor lah. Yang dapat anugerah yang nombor 1 tu. Dapat nombor 1. Okey, yang tu yang dekat Lehi tu. Itu anugerah gold medal. Ini gold medal. Okey. Yang apa nama? Boleh tunjukkan kepada kamera bagaimana pingat ni. Ya, pingat tersebut. Ini adalah pingat dia. Okey. Berwarna emas Warna emas. Sungguh cantik. Berat tak? Boleh. Berat. Boleh. Abang nak pegang sikit. Wow, okey. Ada tulis kat sini World Inventor Order of Merit WIAF 2022. Tahniah. Satu pencapaian cukup membanggakan. Okey. Selain pingat, ada tak pemenang menerima hadiah lain seperti geran untuk menghasilkan lebih banyak inovasi? Untuk yang tu kami tidak menerima apa-apa lagi. Kami just menerima yang ni je. Okey. Sekarang ni masih menerima piala, pingat dan juga CJ. Tapi mungkin selepas ini apabila banyak orang kata coverage daripada pihak media, mungkin anda semua akan dipanggil lagi untuk mencipta perkara-perkara baru dan mendapat lebih banyak pengiktirafan, insya-Allah. Okey. Sebelum kita nak berhenti berehat, Abang Irfan nak tanya kepada kedua-dua pelajar ni. Okey, menang pun dah menang. Okey. Mungkin boleh kongsikan antara selepas ini apa yang anda akan lakukan? Ya, selepas menamatkan pengajian misalnya. Siapa nak mulakan dulu? Saya dulu. Saya dulu. Okey. Okey, saya dulu. Okey. Setelah menamatkan pengajian, and then saya dah konvo. Saya insya-Allah ada rezeki, saya akan sambung belajar untuk ke degree lah. Degree, okey. Degree. And then dalam bidang engineering? Ya, bidang engineering juga. Baik, itu Yuda. Kalau Syahid macam mana? InsyaAllah lepas konvo, sebab kami tak konvo lagi. Betul. Kami konvo bulan 3 tahun depan. InsyaAllah kalau lepas pada tu, kalau ada rezeki, saya akan sambung degree. Degree juga insyaAllah. Ijazah sarjana muda. Okey, dalam bidang apa? Dalam bidang engineering juga. Okey. Baik, itulah hasrat dan cita-cita yang dititipkan untuk menjadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang. Baik, sedikit lagi perkongsian mungkin. Sekarang ini mungkin ramai penonton di luar nak tahu macam mana anda berdua membahagikan masa untuk belajar di college vocational dan juga mencipta inovasi. Bagaimana?
memang masa tu agak, kalau dari segi masa memang agak perit lah untuk kami bahagikan sebab kami pun masa tu macam terkejut. Kami pun masa yang kami belajar tu masa PKP, belajar online. Kami nak berhubung dengan cikgu pun agak susah melalui online. Saya pun kalau kat Kuala Lumpur sini saya duduk hostel. Maksudnya saya senanglah nak berhubung dengan cikgu. Baik, Yuda duduk asrama ataupun di rumah? Saya duduk asrama juga. Okey. Tapi iyalah betul, ketika PKP berlaku di Malaysia, memang kita ada jarak, orang kata apa, dari segi komunikasi. Maksudnya betul. Ada gap di situ menyebabkan kita sukar. Tapi masalah itu diatasi oleh kedua pelajar kita sehinggakan mereka berjaya di peringkat antarabangsa, mendapat 3 anugerah termasuk 1 anugerah bagi guru-guru. Terima kasih kepada kedua-duanya. Kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Sembang Didik, Didik TV, KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Sembang Didik, Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Dah ada balik. Bagaimana tadi? Kami jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, sempat pusing-pusing studio. Okey. Betul. Baik, sekarang kita bersama dengan 2 tenaga pengajar dari KV Taiping dan juga 2 pelajar kita, iaitu kita ada Yuda, kita ada Syahir dan T.S. Suhaimi serta Cikgu Rizal di sini. Kita masih dalam topik yang sama tentang KV Taiping Ungguli WIF 2022. Baik. Sebelum ini, T.S. Suhaimi, mungkin boleh kongsikan, saya tak tahu sebelum ni, KV Taiping pernah memenangi Festival Anugerah Pencipta Antarabangsa pada 2019 dan juga 2020. Anjuran Korea Invention News. Jadi mungkin boleh ceritakan di situ apa yang berlaku dan apakah tambah baik yang dilakukan untuk mendapat anugerah seperti ini. Baik, Irfan. Untuk pengetahuan semua penonton, sebenarnya Kolej Vokasional seluruh Malaysia memang membudayakan inovasi ini. Jadi setiap kolej di seluruh Malaysia memang memang menerapkan pembudayaan inovasi ini di kalangan tenaga pengajar dan juga kepada student-student dia. Baik. Jadi lebih-lebih lagi untuk KB Taiping lah. Bila KB Taiping memang setiap tahun akan menerapkan nilai-nilai budaya inovasi ini untuk dijadikan sebagai satu amalan dalam diri student, pelajar dan juga gurunya sendiri dalam PDP dan juga dalam kehidupan seharian lah. Okey. Jadi untuk menghasilkan inovasi ini, KB Taiping telah bermula pada tahun 2019 menyertai pertandingan WIAF ni. Dan alhamdulillah ketika itu kita telah menghantar satu produk dan bertanding di sana. Ketika itu belum COVID. 2019 jadi kita bertanding di sana. Kita bawa produk tu ke sana, kita buka booth dan kita presentkan hasil karya pelajar KB Taiping di sana dan terus menerima award yang sama. Dapat Gold Award. Gold Award. Produk elektronik terbaik. Dan juga masa tu bukan produk perika cipta. Masa tu kita menang the Grand Final Awards. Grand Final Award. Kita dapat kategori yang itu menang. Masa tu dah menang ke kategori tenaga pengajar? Tak ada lagi. Belum lagi. Masa tu belum lagi. Kan? Lepas tu pada tahun berturutnya 2020 COVID. Jadi pertandingan tu dijalankan secara online. Dan ketika tahun 2020 tu kita cuma memenangi pingat emas dan juga pingat elektronik terbaik. Dan pada tahun 2021 kita menyertai juga pertandingan, tetapi kali ini di Kanada dalam tajuk pertandingan yang lain lah. Kan?
dan kita nak balas dendam. Balas dendam. Kali kita menyertai pula tahun 22 ni alhamdulillah membuahkan hasil. Tapi sebenarnya setiap tahun penyertaan daripada KV Taipei ni membuahkan hasil sebenarnya, betul? Betul. Setiap tahun akan ada kemanisan, akan ada kejuaraan yang dimenangi. Dan saya nak tanya kepada Cikgu Suhaimi sendiri, apakah cara ataupun bagaimana pengurusan KV Taipei ini dalam menggalakkan murid untuk menghasilkan lebih banyak inovasi? Kita serahkan kepada Cikgu Rizal. Silakan. Boleh kongsikan sedikit bagaimana galakan itu diberi? Galakan yang diberikan memang alhamdulillah daripada pentadbir sendiri, iaitu pengarah Cik Wan Yusaini, lepas tu daripada KJ kami, Ketua Jabatan Cik Amran. Kemudian dari segi pembudayaan tu banyak pertandingan yang dijalankan di dalam KV itu sendiri. Supaya nak menaikkan semangat pada para pelajar supaya terlibat sama untuk mengeluarkan ataupun menjana idea-idea yang bernas lah. Yang bernas, yang baru, yang fresh. Irfan tahu dekat KV Taipei ada keistimewaan dia, tenaga pengajar dia tu. Okey, apa dia cikgu? Kongsikan sikit. Sebab kebanyakan tenaga pengajar di KV Taipei ni dia suka nak bergabung tenaga, nak menghasilkan sesuatu. Jadi dalam membudayakan inovasi ni tadi yang saya cakap tadi tu, tenaga pengajar di KV Taipei lah yang bergabung untuk menghasilkan sesuatu. Wah, okey, maksudnya ada kolaborasi antara tenaga pengajar di KV Taipei. Apa yang penting cikgu? Kerjasama. Kita walaupun dalam unit program elektronik, kita bekerjasama dengan unit sains yang saya sebutkan tadi dengan Puan Rohaya sebagai ketua dia. Kita bergabung juga dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dan menghasilkan dia punya dokumentasi. Kita berhubung juga dengan program-program yang lain. Baik. Semua ni di bawah sediaan Encik Nurul Amin. Dia orang kuat utama dalam projek PTA tadi tu. Projek PTA. Jadi bila dia memberi galakan, kita menjadi semangat. Betul. Kita dapat sokongan, kita lagi nak buat. Ya, betul. Apa dari segi kewangan bagaimana? Dari segi keuangan sebenarnya kita memanglah kekurangan dana. Tapi kita cuba atasi dia. Betul. Kadang-kadang pelajar sendiri pun akan menggunakan duit poket dia sendiri. Ada inisiatif antara pelajar, guru-guru. Kadang pada sumbangan daripada orang-orang awam. Itulah yang memberi kekuatan kepada program membudayakan inovasi di College Vocational Taipei. Budaya inovasi itu diterapkan dengan kolaborasi antara semua pihak. Di mana semua pihak yang terlibat memberikan jalan idea, kewangan dan sebagainya bagi membuahkan satu hasil yang cukup lumayan. Okey, terima kasih Cikgu Suhaimi, Cikgu Rizal. Nak tanya kepada kedua insan kita yang di sebelah sana itu. Okey, dah menang di Korea Selatan. Apakah sasaran selepas ini? Sasaran yang akan datang mungkin kami akan menambah baikkan lagi produk kami ni, and then kami akan masukkan lagi ke pertandingan insya-Allah. Pertandingan insya-Allah. Okey, itu dari Yuda. Zahir macam mana? Saya kalau boleh apa yang saya buat tu diwujudkan secara realitinya, digunakan di pasaran dan sebagainya. Okey, cukup besar hasrat tersebut untuk melihat projek ciptaan mereka diguna pakai oleh masyarakat dunia, kan? Tapi cikgu rasa boleh ke tidak sebenarnya? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita ada sokongan yang kuat, ada usaha dari semua agensi, dari semua lapisan masyarakat dan sebagainya, produk ni boleh diketengahkan. Dan mungkin boleh dijadikan sebagai produk Malaysia. Betul. Buatan Malaysia. Sebab inilah penghasilan kita projek atau prototipe ini datang daripada pelajar-pelajar dan guru-guru dari KV Taipei yang terletaknya bukan di negara lain, negara kita Malaysia. Kan? Jadi di situlah akan wujudnya satu perkembangan teknologi yang baru bagi negara kita supaya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dunia secara menyeluruh dan holistik. Okey, sekarang ni kita nak tanya sedikit harapan. Yelah, kita pun dah borak lama. Sembang didik kan? Kita pun dah sembang, dah terdidik sekarang ni. Kita nak tanya antara harapan yang boleh dikongsikan oleh TS Suhaimi dulu tentang inovasi, pembudayaan dan sebagainya. Okey, saya sangat-sangat mengharapkan pembudayaan inovasi ini diteruskan
diwujudkan dalam diri kita semua rakyat Malaysia supaya setiap dalam kehidupan kita tu sentiasa ada benda yang baru nak kita pelajari, nak kita hasilkan. Baik. Kan? Jadi itulah harapan saya. Kan? Sebab mungkin kita tak tahu yang dalam diri kita tu ada banyak idea, ada bakat yang terpendam. So kita ketengahkan, kita kita congkilkan dia. Yang paling besar sekali dari segi agensi-agensi lah, yang boleh menyokong semua hasil ciptaan yang datang daripada anak-anak kita. Betul, supaya hasrat itu dapat diketengahkan. Terima kasih T.S. Suhaimi dan Cikgu Rizal, bagaimana harapan? Okey, pada harapan saya semoga program inovasi ni ataupun pertandingan ni akan menaikkan lagi lah semangat kepada para pelajar KV, terutamanya KV di seluruh Malaysia dan khususnya pada pelajar KV Taiping lah, supaya dapat menjana banyak ilmu atau menjana idea untuk mengeluarkan lagi produk-produk yang dapat menyelesaikan ataupun membantu menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam negara. Itulah pada harapan saya lah. Harapannya begitu. Kamsahamnida. Tiba-tiba kita kat mana sekarang ni? Baik, kali ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang pertama sekali T.S. Suhaimi bin Shahab, yang kedua Cikgu Mat Rizal bin Muhammad Yusof selaku tenaga pengajar dari KV Taiping, dan dua pelajar kita yang cukup cemerlang iaitu Muhammad Syahir bin Zubir dan Yuda Indrawan Syahputra bin Sukiman, kerana datangnya ke sini di Sembang Didik untuk berkongsi tentang kejayaan mereka di WIF 2022. Terbukti KV Taiping mengguri carta tersebut dan mendapat anugerah yang banyak di WIF 2022. Diharapkan segala perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.